Jadi saya mohon maaf. Itu adalah jadual yang sebelum diubah lah. Jadi tadi saya memang ada urusan di luar. Jadi saya memang tak sempat untuk bermula jam 2. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah. Sebagai permulaannya, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Nak Asmaul Husna, lepas tu nak maklumat program. Asmaul Husna nak maklumat program. Tolong cari Asmaul Husna. Buka je YouTube Asmaul Husna. Okey. Subhanallah, alhamdulillah sebagai memberkati majlis kita dan insya-Allah tak buka Google tak keluar. Okey, insya-Allah sebagai memulakan, sementara kita tunggu orang lebih ramai datang masuk, dan sementara itu kita share ya di grup FB terutamanya, sebab kita buat ni live melalui FB page penganjur. Jadi insya-Allah kita sama-sama memulakan dengan bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. We know it's going to be tough this Raya. Celebrate Raya with Shopee. Get 10 ringgit daily essentials. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah. Ketika live ni ada dah 12 orang je ni dekat page ni. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang yang barakah ini saya bersiaran daripada FB page Waqaf An-Nur, FB page Waqaf An-Nur, dan juga melalui Instagram rasmi Ustazah Asma binti Harun. Jadi alhamdulillah, jika kita lihat di FB page FB page Waqaf An-Nur ini, kehadiran lebih kurang dalam 14 orang, wallahualam. Ini yang saya nampak lah. Jadi biasanya kita bersiaran melalui FB page rasmi Ustazah Asma Harun. Jadi ia lebih mudah untuk naik engagement tu tinggilah sebab kita dah ada follower yang sedia ada. Jadi kami minta bantuan kerjasama daripada yang menonton sekarang, terutamanya di FB Waqaf An-Nur, untuk kita share perkongsian ini supaya lebih ramai yang tahu. Dia isunya mungkin orang tak dapat notification. Dia bergantung. Kalau macam kita follower dah biasa naik notification Ustazah Asma was live macam tu lah. Jadi sedikit cabaran bila kita live di page yang tak biasa kita live. Jadi ataupun page yang kurang engagement. Jadi kita sama-sama membantu supaya perkongsian kita pada petang ini akan lebih ramai yang dapat manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah, boleh bagi komen ya. Boleh menyapa dulu. Okey, Puan-Puan Munah ada, Hindun Ahmad, Ajar K Siti, Nurmilam. Boleh tulis apa-apa zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa saja sebagai tanda meninggalkan jejak pertemuan kita pada petang yang barakah ini. Di live page Waqaf An-Nur, insya-Allah. Dan juga terima kasih ya kehadiran yang di Instagram. Salam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada Aisyahul Husna. Okey, kita ada Nolela Kamarudin, Haryati Ramli, Nur Basri, Nur Jamila Dini. Ni di FB page kita ada Linda Kecik. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah selepas ini lebih ramai yang boleh turut serta, insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian. Program pada petang ini dianjurkan oleh Waqaf An-Nur. Waqaf An-Nur. Ada Hafizah Muhammad Saleh, masya-Allah. Sekarang kita dah mula share perkongsian kita ni di page dan juga FB kita sendiri, di page Ustazah Asma Harun dan juga di FB personal. Jadi insya-Allah nanti lebih ramailah yang akan masuk. Kita mula dulu. Waalaikumsalam, Aisyah Mahmud. Subhanallah. Fiza Saleh, Hindun Ahmad dan sebagainya. Okey, subhanallah. Sekali lagi saya ulang. Alhamdulillah, perkongsian pada petang ini dianjurkan oleh Waqaf An-Nur. Di bawah Waqaf An-Nur ni juga di bawah Johor Corporation. Kemudian kita tengok ni Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Dikelolakan oleh Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Subhanallah. Jadi sebagai permulaan, dan nanti kita akan ingatkan juga di hujung, insya-Allah kita ambil kesempatan, tinggal lagi 3 hari, 4 hari lagi Ramadan yang bakal meninggalkan kita. Jadi kesempatan yang ada ini, ada peluang untuk kita berwakaf. Waqaf An-Nur ni bila sebut wakaf adalah harta jariah, sedekah jariah yang pahalanya mengalir tanpa henti walaupun setelah kita mati. Jadi ia berbeza dengan ada jenis sedekah yang bukan sedekah jariah.
Jadi dalam keadaan ini, insya-Allah petang ini ada peluang. Berapa pun jumlah kita bagi, insya-Allah ada dikongsikan pada maklumat. Kita boleh tengok mesej, PIMPOS, sumbangan dana untuk COVID-19 di bawah Johor Corporation boleh melalui tabung Masjid Sultanah Iskandar Bandar Datuk On Johor Bahru. Ada tu Bank Islam yang disertakan tu. Maklumat Bank Islam boleh insya-Allah. Jadi Alhamdulillah tajuk pada petang yang barakah ini ialah Subhanallah. Atika pada ni tak ada tajuk, pada poster tak ada tajuk. Okey, subhanallah, tajuk kita ialah bagaimana natijah kita di penghujung Ramadan. Masya-Allah, tajuk yang sangat indah. Bagaimana natijah kita di penghujung Ramadan. Okey, itu adalah tajuk, insya-Allah kita sama-sama bincang bagaimana natijah ataupun hasil kita di penghujung Ramadan. Hari ini kita dah masuk 27 Ramadan. Masya-Allah, 27. Kalau ikutkan Ramadan paling panjang 30 hari dan paling pendek 29 hari. Jadi kalaulah Ramadan 30 hari, hari ini 27, 28, 29, 30. Tinggal lagi 3 hari. Tolak hari ini tinggal lagi 3 hari Ramadan. Hari ini hari ke-27 Ramadan. Tapi kalau Ramadan tahun ini hanya 29 hari, tinggal 2 hari saja lagi. Tinggal 28, 29. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita dulu kan kalau kita ingat masa kita kecil dulu, bila masuk je Ramadan, kita tak sabar apa? Kita tak sabar nak raya. Saya ingat masa saya kecil saya mengakulah. Bila Ramadan hari pertama, hari kedua, lambatnya nak raya, tak sabar nak raya. Itu masa kita kecil, kita tak kenal Ramadan dan kita tak jatuh cinta dengan Ramadan. Tapi sekarang, apabila kita mula mengenali Ramadan melalui hadis Nabi, melalui sirah, melalui dalil-dalil Al-Quran, banyak tazkirah, banyak ceramah yang kita dengar, akhirnya kita mula kenal Ramadan dan kita mula jatuh cinta dengan Ramadan. Maka dengan itu, bila sampai Ramadan, kita dah tak nampak sangat dah raya tu. Raya bila datang, bila dah dekat-dekat nak raya, baru terasa. Subhanallah. Jadi, Alhamdulillah, dengan perubahan umur kita, perubahan ilmu kita, peningkatan ilmu kita, maka kita mula merubah, mengenali Ramadan dan jatuh cinta kepada Ramadan. Akhirnya, kita sekarang melalui fasa apa? Sedih nak berpisah dengan Ramadan. Allahu Akbar. Samalah macam kita contohnya kan, bila kita jumpa orang yang kita sayang. Orang yang kita rindu, kita tak sabar nak jumpa. Mak ayah kita contohnya. Bila kita dah balik kampung. Kan bila kita nak berpisah tu, contoh kita balik 5 hari. Bila tinggal esok dah nak balik semula ke bandar, ke tempat rumah kita. Kita akan mula rasa sedih. Kita mula akan rasa, alamak tak puas lagi lah. Tapi tetap kena tinggalkan. Nak atau tidak, kita tetap akan tinggalkan. Tetapi anak yang bijak, anak yang baik, dia akan buat apa? Dia akan kata, Subhanallah, mak, esok dah ni mak. Saya dah nak balik ni. Hari ni biar saya masak. Hari ni mak jangan buat apa-apa. Hari ni orang nak luangkan masa untuk mak je. Kita pun letak tolak tepi telefon. Kita pun tolak tak tengok TV sebab hari terakhir dengan mak ni. Kita kata mak hari ni sebab esok orang dah nak balik. Mai sini nak urut mak. Jadi sekurang-kurangnya, bila kita tinggalkan mak kita tu pada hari yang terakhir tersebut, walaupun di hujung dah tu kan, hari yang terakhir itu, kita akan tinggalkan dengan kenangan yang paling indah. Dan kita tak akan menyesali. Bila kita dah balik dekat rumah, kita puas hati. Kita rasa puas hati sebab hari last dengan mak hari tu, kita urut dia, kita luangkan masa, kita tolak benda lain. Jadi, saya nak ingatkan diri saya, muslimin-muslimat sekalian, kita berada di penghujung Ramadan, ini adalah waktu yang sangat penting untuk kita mengakhiri dan menentukan rasa hati kita nak berpisah dengan Ramadan. Maka Masya Allah, dia macam ni lah kalau orang kata, Ustazah ada orang tu hujung-hujung Ramadan barulah nak beria beribadah. Pasal awal ke, tengah ke, hujung ke, memanglah yang terbaik orang yang daripada awal sampai hujung Ramadan, Masya Allah, dia dalam keadaan yang sentiasa menghidupkan Ramadan. Tapi ada orang bila hujung barulah dia nak menghidupkan betul-betul Ramadan. Ibaratnya macam ni. Ada orang masa awal kehidupan dia, masa muda-muda dulu, banyak lara. Belum lagi jauh bab solat ke, bab aurat ke.
Ada orang dia daripada awal lagi dia dah berubah, daripada kecil dididik dengan baik sampailah dia meninggal dunia. Ada orang masa kecil tak, masa remaja tak. Tapi masa dewasa, masa tengah-tengah umur 30 lebih dia mula berubah jadi baik, alhamdulillah. Tapi ada juga orang hujung usia umur 50 lebih barulah dia dapat hidayah, baru dapat petunjuk. Jadi antara 3 golongan ini kita tak tahu yang mana yang terbaik. Jadi subhanallah, kepada siapa yang mendengar pada saat ini, sama ada kita ini orang yang menghidupkan Ramadan dengan betul-betul bersemangat, kekal, statik daripada awal sampai hujung, alhamdulillah. Tapi kalau kita di kalangan orang yang di hujung Ramadan ni, hujung, barulah rasa beria, baru rasa sedih, tak mengapa. Bukannya saya nak puji ke apa, tapi nak sedapkan hati saya sendiri pun, nak sedapkan hati sahabat-sahabat semua juga. Jadi kita masih ada peluang berapa hari? 3 hari. Untuk meninggalkan kenangan Ramadan kali ini dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Jadi saya akan kongsikan. Sebab tajuk kita pada petang ini adalah bagaimana kesudahan ataupun pengakhiran kita, natijah pengakhiran kita di bulan Ramadan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya yang masuk ni, Bu Reheng Mini. Alhamdulillah. Res Asur Thumb Up sebut saya dah transfer duit untuk sahabat iCare. Okey, Ustazah doa untuk istiqamah macam mana ya? Rabiada ada tanya soalan. Masya Allah. Ailwina, subhanallah. Okey, sekarang kita buat interaksi sikit. Apakah perasaan masing-masing bila kita nak meninggalkan Ramadan? Boleh luahkan sikit apa perasaan masing-masing setelah kita melalui bersama dengan Ramadan, dalam pelukan Ramadan, dalam rahmat Allah, aktiviti bulan Ramadan, ada tarawihnya, banyak sedekahnya. Jadi apa perasaan sekarang? Ada Aisyah ada, Fakhrul Mustafa ada, Noakin ada yang sebut sedih Ustazah. I love you Ustazah Asma, I love you too Kak Lon Daisi. Syaidatul Siddiq. Okey, Muhammad Najib Taib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tini English. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Rata-ratanya memang sebutkan rasa sedih. Ustazah, sedih. Memang sedih kita nak tinggalkan Ramadan. Masya Allah. Rasa tak cukup buat amal dan sebagainya. Sebenarnya orang rasa yang tak cukup buat amal itulah sebenarnya orang yang sedang mencukupkan amalnya. Tapi kalau kita rasa macam, Alhamdulillah Ustazah, saya rasa puas hati dengan amalan saya, itu bahaya. Kalau siapa yang sebut, Ustazah Alhamdulillah rasa puas hati sungguh Ramadan kali ni. Banyak saya sedekah, banyak saya buat ibadah, zikir banyak, Al-Quran Alhamdulillah khatam 3 kali. Kalau kita ada perasaan seperti itu, na'udzubillah, takut kita menghadapi tipu daya dengan amalan sendiri. Kita rasa amalan kita dah cukup, kita rasa amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimana ya akhlak sahabat Nabi SAW apabila berakhirnya Ramadan, bila mereka saling bertemu. Mereka bertemu sama-sama kawan, sama-sama sahabat ni, mereka baca doa apa? Kalau kita kan hari raya, kita ucap apa? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, salam Aidul Fitri. Tapi antara ucapan sahabat bila berjumpa di hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cuba kita tulis, cuba ikut. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi bila dia saling berjumpa, dia saling berdoa. Taqabbalallahu minna. Subhanallah. Ya Allah, terimalah daripada kami. Apa dia? Ibadah sepanjang bulan Ramadan. Solat sepanjang bulan Ramadan. Sedekah sepanjang bulan Ramadan. Apa saja perbuatan amal soleh kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Wa minkum, dan daripada kamu. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah ya karim yang maha mulia menerima. Jadi, antara akhlak para sahabat bila penghujung Ramadan sedih, bila Hari Raya Aidul Fitri, dia orang lagi sedih dan dia orang menguatkan doa. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami lakukan di bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna ibadatana. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami. Jadi sebab itu, bila malam Aidul Fitri itu, kita kena banyak berdoa. Itu adalah penutup yang terbaik, ditutup dengan doa supaya Allah terima segala amal soleh kita sepanjang bulan Ramadan. Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah, bila kita sebut tentang natijah akhir kita di penghujung Ramadan ni, ya, ramai dah tulis tu, taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti bila hari raya, malam raya tu dah start dah.
Ucapannya, itulah ucapannya. Taqabbalallahu minna. Saling mendoakan. Semoga Allah menerima daripada amal kita, wa minkum, dan amal kamu. Lepas tu kita pun jawab amin ya rabbal alamin. Itulah ucapan yang terbaik yang perlu diulang-ulang sepanjang Idul Fitri. Sepanjang hari pertama, hari kedua Idul Fitri. Subhanallah. InsyaAllah kesempatan petang ini juga kalau sempat nanti kita akan share. Kita akan share apakah persiapan yang perlu dibuat untuk menyambut Idul Fitri. Penting ni. Jadi sebelum kita sentuh bab itu, kita mohon di FB page ni, FB Live ni, share seramai mungkin. Seramai share supaya lebih ramai sahabat kita boleh hadir sama. Sebabnya sekarang kita sedang buat ni di FB page Wakaf An-Nur. Bukannya di FB page Ustazah Asma Harun. Jadi kita perlu bantu supaya naik dan lebih ramai yang turut hadir sama. Masya Allah. Ya, rasa sedih sebab rasa terlalu singkat masa Ramadan nak meninggalkan kita. Allahu Akbar. Sedih sangat Ustazah kerana saya tak tahu tahun depan akan jumpa atau tidak. Betul? Air mata mengalir. Lagi-lagi dalam COVID ni. Belum habis baca Al-Quran. Okey, baiklah. Nanti kalau ada siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya. Tentang Ustazah macam mana, saya tak sempat nak habis. Belum habis. Semua tu insyaAllah kita akan cuba sentuh sikit ya. Okey, pertamanya muslimin muslimat sekalian, kita pergi kepada tujuan berpuasa. Sebab bila di hujung ni namanya adalah muhasabah. Muhasabah. Okey, tajuk kita pun berkenaan dengan natijah akhir Ramadan. Muhasabah ni dia ada di awal, ada di tengah, ada di hujung. Jangan ada di selepas. Itu dah dalam kerugian. Muhasabah awal Ramadan kita buat. Bang, macam mana Ramadan sekian-sekian. Tengah Ramadan kita buat muhasabah. Dan sangat penting muhasabah di penghujung Ramadan. Sekarang ni, tinggal lagi 3 hari. Supaya kita tak jadi orang yang menyesal selepas habis Ramadan. Sama yang tadi tu. Ada orang dia dapat hidayah awal. Daripada kecil lagi hidupnya baik, elok. Ada orang masa remaja, masa dewasa, umur 30 lebih. Ada orang hujung. Tak apa. Kadang bila dah hujung, dah tua, baru dapat hidayah, baru berubah betul-betul jadi orang soleh. Mudah-mudahan dia tetap dapat syurga Allah, selamat daripada api neraka Allah. Jadi kalau kita ni, di penghujung Ramadan, barulah rasa nak buat betul-betul, jangan kita pula rasa lemah semangat. Dah hujung baru aku nak semangat, baik tak payah. Jangan ada istilah macam tu. Istilah, alah kau ni dah hujung baru nak baca Quran, dah hujung baru nak solat tarawih, dah hujung. Jangan kita melemahkan semangat. Mungkin orang yang bermula di hujung itulah golongan yang diterima puasanya, diterima doanya. Kita tak tahu, jadi berhenti kita just siapa-siapa. Yang penting sekarang kita nak fokus. Kita nak bincang muhasabah hujung Ramadan. Apakah tujuan utama Ramadan? Kita pergi kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah tujuan utama mendirikan Ramadan. Tujuan ini bukan kita yang letak, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ketika Allah memerintahkan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, Allah terus ikat tujuan puasa itu untuk apa. Masya Allah. Jadi kita nak muhasabah ni, adakah kita dapat tujuan utama kita dilatih, kita berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan tarawihnya, dengan sedekahnya, dengan zikirnya, dengan macam-macam majlis ilmunya, adakah tercapai tujuan utama? Dan tujuan utama ini bukan kita yang letak ni. Allah sendiri yang letak. Bila Allah nak perintah sesuatu, contohnya Allah perintahkan solat, kan? Aqimis solah li zikri. Allah sebut, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tujuan solat adalah untuk ingat Allah. Tapi kalau kita solat, bukan ingat Allah, duk ingat dunia, duk ingat masalah, duk ingat ni. Tak capai tujuan solat. Tujuan solat adalah untuk mengingati Allah. Jadi kalau kita bila semayang masih ingat benda lain lagi, memang kita akan ingat. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai tak lulus. Kan makkah lulus 40 kan? Jadi kalau kita dapat cemerlang 80. 80 kan? Kalau solat 80% ingat Allah, 20% je khayal. Maksudnya kita cemerlang lah tu. Tapi kalau solat dapat B 70 lebih kan? 50 lebih dapat C. Okey, jangan pula bawa 40. Maksudnya kita ni 40% je ingat Allah, yang lain tu ingat dunia. Ingat masalah, ingat kuih, ingat raya, ingat macam-macam lah barang yang nak dibeli.
Jadi kita bimbang, kita tak luluh pun solat kita, tujuan solat adalah untuk mengingati Allah. Jadi mungkin kena perbaiki. Perbaiki apa? Bacaan dalam solat. Perbaiki apa? Mungkinlah kita tak fahami makna dalam solat. Mungkin kita solat tak di awal waktu. Kena baiki untuk khusyuk. Jadi, bila Allah mensyariatkan sesuatu ibadah syariat, ada tujuan sendiri yang Allah tetapkan. Okey, berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Inilah ayat yang mula pensyariatan puasa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh taqwa. Kamu beroleh taqwa. Allahu Akbar. Subhanallah. Bila kita sebut perkataan kalimah taqwa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, taqwa adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara darjat yang sangat tinggi di sisi Allah. Antara kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Orang yang bertakwa adalah golongan yang dijamin syurga dan diharamkan neraka. Saya selalu ulang perkara ni. Sebab itu kita semua perlu ada cita-cita untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah golongan yang dijamin syurga dan diharamkan neraka. Maksudnya golongan yang masuk syurga tanpa diazab. Dia mungkin dihisap juga, tapi tak akan diazab sedikit pun oleh neraka Allah. Sesungguhnya kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk menahan beratnya, sakitnya, sesaan api neraka Allah walaupun satu saat, walaupun ketika kita tidak akan mampu. Sebab itu kita sangat mengharapkan berada di kalangan orang yang bertakwa. Okey, tadi saya nampak ada orang yang bertanya, Ustazah, macam mana nak jadi ikhlas dalam beramal? Kemudian ada orang yang tanya, Ustazah, macam mana nak dapat takwa? Sebab itu, takwa ini perkara yang sangat susah, perkara yang sangat mahal. Tetapi Allah berikan kita satu instrumen ataupun satu medium untuk dapat takwa. Apa dia? Ramadan. Sebab itu, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 183 ni, diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun. Dengan itu, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Allahu Akbar. Okey, saya suka bawa analogi ni. Ada yang tanya cara bertakwa macam mana, Ustazah? Okey, pernah tengok, bukan pernah tengok, tahu tak ulat beluncas tu kan? Beluncas ni ulat yang dia akan masuk dalam kepompong kan? Sebelum dia masuk dalam kepompong, ulat ni dia boleh pergi jalan sana, boleh makan itu, makan daun, jumpa kawan-kawan, borak-borak, ngumpat-ngumpat, contohlah kan. Selepas dalam berapa ketika dia masuk dalam kepompong. Dalam kepompong tersebut, saya tak ingatlah berapa lama, ulat ni akan duduk dalam kepompong, 3 bulan kot macam tu lah, 4 bulan. Lama juga. Ulat ni duduk dalam kepompong dia. Dia tak boleh buat rutin yang biasa dia buat sebelum dia masuk dalam kepompong. Dia tak boleh jumpa kawan-kawan, dia duduk diam-diam dalam kepompong tu. Tak boleh pergi lepak, tak boleh. Okey, subhanallah. Tapi selepas tempoh dia berada dalam kepompong tu, selepas dia keluar, apa dia akan jadi? Dia akan jadi rama-rama yang cantik. Beluncas, masuk ke kepompong, tempoh tertentu, dia akan jadi rama-rama yang cantik. Umat Islam, orang Islam, sebelum Ramadan, lepas tu dia masuk dalam bulan Ramadan, kepompong Ramadan ni. Perkara yang biasa dia boleh buat, dia tak dibenarkan buat. Dia tinggalkan yang haram. Dia tak boleh nak buat. Okey. Dia yang sebelum ini dia boleh makan siang, diharamkan Allah. Dia pun tak makan. Dia tak minum. Sebelum ini boleh berjimat sehari Ramadan, dia pun tinggalkan. Maksudnya dia masuk dalam kepompong. Dia jaga sungguh, dia jaga lidah, dia jaga pandangan mata, dia jaga apa yang dengar telinga. InsyaAllah habis Ramadan dia jadi macam tadi tu. Rama-rama yang cantik. InsyaAllah jadi seorang muslim yang cantik, jadi seorang muslimah yang cantik, yang solehah, subhanallah, akan dapat darjat takwa.
Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih ya kepada siapa yang baru join dan sebagainya. Tajuk kita adalah natijah penghujung Ramadan. InsyaAllah kita teruskan share perkongsian hari ini sebab kita akan masuk kepada perbincangan yang penting di hujung nanti. Bagaimana kita nak menyambut Syawal mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kenalah stay sampai hujung insyaAllah. Okey. Bila orang tanya Ustazah macam mana tadi saya tengok soalan sebab saya terus nampak ni soalan-soalan ni. Berkenaan dengan soalan bagaimana nak ikhlas beramal. Saya kongsikan 2 amalan supaya kita menjadi orang yang ikhlas beramal. Sebab orang yang ikhlas dia tak akan ditipu daya oleh syaitan. Dia selamat daripada penyakit hati, riak, takabur, ujub, sum'ah. Riak apa? Buat sesuatu untuk ditunjukkan pada orang. Syirik kecil. Riak, takabur pula apa dia? Dia sombong. Dengan dia ibadah banyak tu dia jadi sombong. Sombong dengan siapa? Bukan orang lain. Dengan isteri dia ke, dengan suami dia ke, anak-anak ke. Dia rasa lebih baik. Awak berapa juzuk ni? Saya 12 juzuk. Baru 12 juzuk? Saya ni nak khatam kali ketiga dah. Na'udzubillah min zalik. Takut kita jadi sombong dengan amalan kita. Itu takabur. Kemudian takabur ni adalah dia rasa dia lebih baik dan dia memandang rendah orang lain. Itu sifat takabur. Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur, al-kibr. Sifat takabur ini walaupun sebesar biji zarah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kemudian yang kedua itu sifat takabur. Yang ketiga, kita sebut apa tadi? Riak, takabur, ujub, kagum. Kagum dengan amal soleh kita sendiri. Malam tu kita buat solat tasbih. Tiba rasa macam ya Allah kagumnya dengan aku ni. Kita memuji diri sendiri, kagum dengan diri sendiri. Sifat yang sepatutnya ada selepas kita solat tasbih ke kita buat ibadah apa. Ya Allah terimalah ya Allah. Rasa al-khauf, rasa takut ibadah kita tak diterima Allah. Ar-raja, mengharap. Mengharap. 2 ni kena ada. Sebab kalau kuat mengharap, dia tak ada rasa takut. Dia jadi confident Allah terima. Na'udzubillah. Kita dalam bab ibadah, bab amalan, kena ada 2. Al-khauf wa raja. Rasa takut. Takut Allah tak terima. Lepas tu, ar-raja pula adalah mengharap supaya Allah terima. Okey, subhanallah. Jadi bila kita sebut, teruskan ya bagi komen. Saya rasa macam saya seronok bila saya nampak ada komen-komen tu. Saya tak rasa saya cakap seorang. Kalau biasa kita ceramahkan depan orang ramai. Jadi boleh tinggalkan jejak, boleh tulis-tulis. Apa ilmu yang kita dapat, apa yang kita rasa sekarang ni. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya bila kita komen pun, engagement akan naik. Lebih ramai orang akan tahu yang kita sedang live. Okey, Alhamdulillah. Kita sebut riak, takabur, ujub, kagum dengan diri. Sum'ah. Sum'ah ni pun bahaya. Sum'ah adalah penyakit hati tapi dia adalah anggota telinga. Okey, kalau kita sebut tentang riak, riak adalah penyakit mata. Kita nak orang nampak, kita buat apa, orang tahu. Okey, kita takut. Tapi ada orang walaupun orang nampak dia buat ibadah, selamat hati dia tak rasa riak. Itu orang yang kuat lah. Jadi sebab itu, kalau amalan wajib tak apa di khalayak, tapi amalan sunat kadang-kadang tu kita perlu sembunyikan sebab kita takut. Bila orang nampak, kita tak boleh nak simpan hati kita. Rasa macam kadang-kadang lah kita kan, bila solat malam, masa solat seorang-seorang tu lain. Tiba-tiba suami kita bangun. Lepas tu kita pun rasa, lagi rasa macam kembang semangkuk, rasa macam, rasa lain macam lah tu kan. Tapi kalau rasa macam tu, jangan berhenti semayang. Kita terus jaga semayang. Dalam hati tu istighfar, astagfirullah, ya Allah, kenapa aku rasa macam ni. Tiba-tiba rasa macam isi solehah kan, masa tu kan. Okey, subhanallah. Sum'ah adalah penyakit hati, tapi ia datang daripada telinga. Maksud sum'ah ialah penyakit suka untuk mendengar pujian orang. Suka orang dengar pujian. Ataupun kalau sekarang bukan dengar, tulisan. Kan kadang orang komen, orang puji-puji tu, duduk ulang lah yang orang puji tu. Kejap ulang baca komen orang. Kejap ulang baca komen orang. Yang keji, yang tegur, kita pun delete. Jangan begitu. Subhanallah. Kita kena ada satu sifat, bila kita baca komen orang, subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah minta maaf. Ustazah nak tanya, bekas suami boleh ke tengok aurat kita? Okey, ada yang tanya, bekas suami boleh ke tengok aurat kita? Minta maaf sebab saya tertengok soalan ni. Okey. Soalan ni bagus. Boleh ke bekas suami, saya selingan sikit sebab ada orang tanya. Saya sebenarnya teringat pasal soalan ni, bab zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib keluarkan zakat fitrah adalah orang yang beri tanggungan.
Maksudnya kalau seorang suami dia wajib keluarkan zakat fitrah untuk isteri, untuk anak-anak. Dia boleh juga keluarkan zakat fitrah untuk ibu ayah dia. Okey, maksudnya ataupun waris nak keluarkan kepada waris adik-beradik yang susah dia nak tolong keluarkan zakat fitrah. Okey, ada orang tanya Ustazah, sebab kita kena buat persiapan dah ni, bekas suami wajib tak bagi zakat fitrah? Bekas suami yang dalam tempoh edah raj'i wajib bayar zakat fitrah untuk isteri dan anak-anaknya. Anak tu memang confirm lah, tapi isteri. Dalam tempoh edah raj'i. Edah raj'i ni edah yang boleh dirujuk. Talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2. Talak 3, tak boleh dirujuk dah. Tak boleh dirujuk. Jadi kalau talak 3, tak perlu bayar zakat fitrah. Tapi talak raj'i, wajib suami tetap kena bayar zakat fitrah untuk isteri. Kecuali yang tolak ba'in. Kita panggil tolak ba'in ni yang tak boleh dirujuk ni. Talak 3 ke, zihar ke apa-apa ni. Yang ini kalaulah isteri tu mengandung. Isteri tu mengandung, lafaz talak 3. Jadi kalau dia mengandung 2 bulan, dia dalam dia terikat. Talak itu akan jatuh bila apa? Bila dia melahirkan anak. Jadi dia masih lagi wajib bayar zakat fitrah. Okey. Tapi soalan tadi tu, kalau dalam talak raj'i, suami boleh tengok aurat lagi. Talak 1, talak 2 yang boleh dirujuk, suami duduk satu rumah. Masih duduk satu rumah lagi. Subhanallah. Jadi boleh lagi tudung aurat yang biasa. Boleh. Tapi kalau dah habis tempoh edah, haram. Tak boleh tengok langsung. Suami dah tak boleh tengok langsung dah. Aurat isteri tak boleh. Sama macam orang lain. Tapi kalau tempoh edah raj'i yang boleh dirujuk, suami boleh duduk satu rumah tapi tidak boleh melakukan hubungan suami isteri. Tapi aurat tu boleh lagi dibuka. Habis je tempoh edah, kena tutup. Seperti mana lelaki luar, ajnabi. Subhanallah. Minta maaf jadi menyelit ya. Masya Allah. Okey. Muslimin muslimat sekalian, kita pergi kepada sambung balik tadi tu, orang tanya pasal ikhlas, 2 amalan. 2 amalan untuk kita dapat ikhlas insya-Allah. Amalan ini kalau saya sebut sebab saya suka share amalan yang mudah untuk beramal dan dah ramai yang tahu tapi tak perasan. Yang pertama, doa iftitah yang kita baca setiap kali kita solat tu. Doa iftitah tu kan. Selepas kita angkat takbir, Allahu Akbar, kan kita angkat takbir. Kita disunatkan untuk membaca doa iftitah. Apakah kan bacaan doa iftitah dan maksud dia? Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Segala Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira. Lagi sambungan dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah pada waktu petang dan pada waktu pagi, bukratan wa asila, dan pada waktu petang. Subhanallahi wa subhanallah. Macam mana tah? Tolong je. Dia kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajha lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita sebut sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku fatara as-samawati wal ard, kepada Allah pemilik langit dan bumi, hanifan, dengan menunduk diri. Sesungguhnya aku bukan di kalangan orang musyrik. Okey, yang saya nak sambung ialah kalimah apa? Ini firman Allah ya. Ini firman Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini di antara doa. Kalau kita tak mula daripada awal pun tak apa. Kita ambil inna salati tadi tu. Kalau masa solat, kita bacalah daripada awal tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah, bacalah. Tetapi kalau di luar solat nak buat amal, nak buat sedekah, nak solat, dan lagi amalan sunat, memang kita terdedah kepada riak, takabur, ujub, baca Al-Quran yang banyak, baca Quran pula sedap. Lagilah kan. Kalau kita baca Quran sedap, nilai lagi depan orang, naik bulu roma tu. Sendiri baca, sendiri naik bulu roma. Rasa macam baca tu macam Qori'ah tu kan. Dan lagi kalau suara sedap tu kan. Subhanallah. Kadang mari tu perasaan tu. Lagi kalau orang sebut Allah, Allah, Allah. Masya Allah sedapnya. Lagi tu payah. Jangan berhenti pula. Kita teruskan. Tapi dalam hati tu istighfar. Lawan perasaan. Lawan. Sebab apa? Ini kalam ulama ya. Menyebutkan tentang bila beramal soleh. Melakukan sesuatu amal soleh.
Okey, melakukan satu amalan soleh kerana manusia, itu adalah syirik. Maksudnya buat amal soleh, buat ibadah kerana makhluk. Buat apa-apa kerana makhluk. Bukan kerana Allah. Memang kerana makhluk. Jadi soalannya kita mempersembahkan amalan kita bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Itu syirik. Meninggalkan suatu amal kerana makhluk, itu adalah riak. Subhanallah. Contoh kan kita nak sedekah. Kita nak sedekah. Masa tu kita rasa okey. Tiba-tiba ada orang nampak. Ada orang nampak, kita mula rasa macam riak. Kan? Kita pun kata, daripada aku riak, baik tak payah sedekah. Kita pun tak jadi sedekah. Meninggalkan satu amalan kerana makhluk, itu dinamakan riak. Maksudnya kita tak boleh berhenti untuk tidak buat amal soleh kerana manusia. Dan kita tak boleh juga buat kerana manusia. Jadi apa yang perlu kita buat ialah teruskan sahaja dan banyakkan istighfar. Teruskan sahaja dan banyakkanlah bertaubat. Jadi kita hanya boleh melakukan amal soleh kerana Allah dan meninggalkan juga kerana Allah. Jangan buat amal soleh kerana makhluk dan meninggalkan kerana makhluk. Faham ya? Sebab dia orang kata daripada aku solat sunat tu aku riak, baik tak payah. Saya ni kalau semayang depan orang, contoh di masjid kan, lepas maghrib kita semayang sunat. Lepas tu kita rasa macam naik bulu roma, kita rasa macam, rasa macam ada orang tengok. Macam mana kita nak buat? Jangan pula kita berhenti, teruskan salat. Tak ada istilah daripada orang aku riak, baik aku tak buat. Tak boleh, itu tipu daya syaitan. Akhirnya apa yang berlaku, kita tak akan buat amal soleh. Kita akan sentiasa mengikat. Ikhlas baru nak buat, alamannya tak ikhlas. Buat dulu amal soleh, kemudian berusahalah untuk ikhlas. Sedaya upaya ikhlas. Jadi doa tu tadi tu, kalau kita nak buat amal soleh, lepas buat amal soleh ke, kita pun baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah sekalian alam. Untuk Tuhan sekalian alam. Itu doa saya percaya semua orang hafal. Kalau tak baca daripada awal pun tak apa, baca ulang-ulang ayat tu. Biar tanam dalam hati. Lepas buat sedekah ke, buat apa ke, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya solatku, ibadahku, ibadah umum. Sedekah, ibadah, baca Quran, ibadah, belanja orang makan, ibadah, apa pun semua tu ibadah. Wa nusuki, wa mahyaya. Ini hebat. Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Tuhan sekalian alam. Untuk Allah sekalian alam. Pemilik sekalian alam. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, beramallah, baca sebanyak-banyaknya surah Al-Ikhlas. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas daripada awal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tak nak kupas panjang sebab kita dah kupas pasal tajuk ni, pasal surah Ikhlas ni pada kuliah kita yang lepas. Pada kuliah yang lepas yang bertajuk Al-Quran, Kami Damba Syafaatmu. Siapa yang tak tengok, boleh carilah dekat YouTube ataupun di FB page saya, Al-Quran, Kami Damba Syafaatmu. Kita share banyak tentang fadilat surah Al-Ikhlas. Dan 3 kul masa tu. Kita rujuk tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita perhatikan ayat 1 hingga 4 surah Al-Ikhlas, tak ada perkataan ikhlas. Tetapi kenapa surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas? Dan nama surah ini bukannya Nabi Muhammad yang saja letak. Nama surah ini adalah daripada perantaraan malaikat Jibril. Maksudnya daripada Allah melalui perantaraan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, surah ini nak letak apa, surah ini nama apa, surah ini nama apa. Sebab itu bila Nabi sebut, bila ada seorang sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah, dia terdengar ada seorang sahabat membaca surah Al-Ikhlas. Duduk ulang-ulang baca surah Ikhlas. Subhanallah. Lalu sahabat ini pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar sahabat sekian-sekian duduk mengulang-ulang baca surah Al-Ikhlas. Dia mengadu itu dengan sebab dia rasa mengulang-ulang surah Ikhlas itu soalannya satu amalan yang sepele. Sepele ni remeh, amalan kecil. Contohlah kalau saya bagi tahu tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah hari ini saya baca surah Ikhlas 3 kali. Mungkin orang kata, Al-Ikhlas pun nak heboh. Siapa tak boleh surah Ikhlas 3 kali?
Lainlah kalau saya sebut, Alhamdulillah hari ini saya baca Al-Baqarah 2 kali. Barulah orang kata, hebatnya Al-Baqarah 2 kali ulang. Masya Allah. Kalau kita sebut Yasin, Alhamdulillah setiap pagi saya ulang Yasin 3 kali. Allahu Akbar, hebatnya kamu 3 kali. Kalau saya sebut, saya ulang Qul Huwallah 3 kali. Baik tak payah cakap. Contoh macam itulah ibaratnya. Sahabat Nabi ni pergi bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar seorang sahabat ni dia sebut nama. Saya tak ingat dah tafsir Ibn Katsir ada sebut. Dia mengulang surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah. Ketika Rasulullah dengar, Rasulullah terus menyebut, Wallahu nafsi biyadih. Bila Nabi mulakan hadisnya dengan kalimah dengan wawul qasam, dengan sumpah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Wallahu nafsi biyadih. Dengan nama Allah, jiwaku berada di tangannya. Rasulullah sebut. Sesungguhnya Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad itu, surah Ikhlas itu, benar-benar Nabi kata, ia menyamai 1/3 Al-Quran. Allahu Akbar. Maksudnya, bila seorang sahabat mengadu tentang dia memandang remeh seorang sahabat lain yang ulang-ulang baca surah Qul Huwallah ni, Nabi kata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, benar-benar sesungguhnya Al-Ikhlas itu, Qul Huwallah itu, menyamai 1/3 Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Yang kita duduk belajar baca Al-Quran daripada khatam awal sampai hujung. Yang kita duduk solat, yang kita duduk zikir, yang kita duduk sedekah. Kita nak apa? Kita nak supaya kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas. Sebab apa? Amalan, banyak mana pun amalan, tak pernah berhenti amalan. 80 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Beramal soleh tanpa henti setiap saat. Tapi kalau tak ikhlas kerana Allah, ia akan lebur begitu saja, ibarat debu bertebangan. Tapi kalau amal soleh kita walaupun tak sebanyak mana kita buat sedaya upaya, tapi ikhlas kerana Allah, itulah yang Allah akan pandang. Sebab itu kan, apabila berlaku setiap roh yang mati ni, bila naik amal dia, ramai yang dicampakkan semula. Dicampakkan semula, amal solehnya tak diterima, tak melepasi pun. Langit pertama tak lepas, langit kedua tak lepas. Kita sangat takut. Sebab kita sedang buat amal soleh sekarang, malaikat memang catat. Okey, Asma Harun sedang menyampaikan kuliah. Okey, nama-nama ni Nurul Huna, Nurul Hana, Zuhair, Bakri, Zakiat. Semua ni dicatat ni. Saya ni tak sempat tapi malaikat akan catat ni kehadiran ni petang ini hadir majlis ilmu ni. Subhanallah. Ya, malaikat akan catat. Lepas tu buat apa pula buat apa. Daripada awal kita lahir, daripada balik sampai kita mati, semua dicatat. Tetapi malaikat tak tahu tentang hati kita ikhlas atau tidak, malaikat tak boleh catat. Iaitu Allah saja yang tahu. Malaikat catat kita solat, kita sedekah. Tapi bab hati ikhlas atau tidak, malaikat memang tidak tahu. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin, muslimat sekalian. Pertama, kita share tadi, amallah doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Adalah kerana Allah, untuk Allah. Nak belajar ikhlas tu. Beramal dengan doa tu. Tak semestinya masa solat. Sebab itu, surah Al-Fatihah, solat ini dimulakan dengan iftitah. Sebab kita nak solat dengan ikhlas pun bukan senang. Nak dapat solat yang terima Allah pun bukan senang. Jadi, Masya Allah, bila kita sebut begitu, sebenarnya doa iftitah adalah untuk membantu supaya kita ni khusyuk solat. Jadi, jangan tinggalkan solat. Baca doa iftitah tu sangat penting di awal solat. Begitu juga di awal-awal ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang kita kita kongsi, baca sebanyaknya surah Al-Ikhlas. Ulang. Kerana insya-Allah orang yang banyak mengulang-ulang surah Al-Ikhlas, dia akan jadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia selamat daripada tipu daya syaitan dan sebagainya. Begitu juga sebenarnya ibadah kita di bulan Ramadan ni, puasa. Okey, kenapa ibadah puasa ni special? Sangat special. Antara ibadah yang selamat daripada penyakit hati. Antara ibadah yang dekat dengan ikhlas. Contohlah saya cakap macam ni kan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Alhamdulillah saya berpuasa pada hari ini. Contoh saya cakap macam tu kan. Alhamdulillah saya berpuasa. Mungkin orang kata, macam dia seorang puasa, semua orang puasa. Maksudnya, bulan Ramadan ni, kita tahu semua orang berpuasa. Dan ia adalah satu ibadah yang tak adalah orang macam, saya ni tak boleh bagi tahu ni. Hari ni saya puasa Ramadan ni. Saya nak rahsiakan. Tak perlu rahsiakan.
ibadah Ramadan ni, ibadah puasa ini, dia tak akan mengganggu. InsyaAllah dia tak ganggu riak ke, takabur ke, jadi sombong ke. Subhanallah. Yang kedua, ibadah Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, satu ibadah yang tak nampak. Kalau sedekah nampak, salat nampak, zikir nampak. Allah, subhanallah, subhanallah. Lagi kalau pegang tasbih tu kan nampak. Tapi puasa tak nampak. Kita nampak orang tu berjalan, orang tu tengah buat kerja, orang tu cakap telefon. Tak nampak dia buat ibadah. Tak nampak buat ibadah. Tetapi sedang buat ibadah. Masya Allah. Bayangkan dia start daripada subuh tadi sampai maghrib. Setiap saat kita dicatat pahala apa? Pahala puasa, 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 puasa. Sehinggalah kalau kita ada buat perkara membatalkan puasa, berhentilah catatan pahala puasa. Bayangkan dia kita duduk, baring, duduk nyapu. Tapi pahala berjalan. Pahala apa? Pahala puasa. Masya Allah. Sebab itu, puasa adalah satu ibadah yang tak nampak buat ibadah. Solat nampak, sedekah nampak, zikir nampak. Yang lain nampak lah. Tapi puasa satu ibadah yang tak nampak. Tapi sedang buat ibadah setiap saat. Sebab itu, puasa ini satu ibadah yang sangat special sehingga Allah kata, hamba-Ku meninggalkan makan dan minum kerana-Ku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Sebab apa? Orang miskin, dia tinggalkan makan dan minum kerana tak ada makanan. Orang miskin, pelarian dan sebagainya. Kita bukan tak ada makanan, berlambak kat dapur tu. Dalam peti ais, dalam tabung kerepek sampai dah berkulat kerepek. Masa nak bagi orang, sayang, rasa nak makan. Dia tengok dah berkulat kerepek kita tu kan. Saya pun ada perangai macam tu. Kadang tu, baulu tu kan. Masa rasa nak bagi kat orang, orang datang. Lepas tu masa nak bagi tu lah terasa. Ya, aku rasa nak makan lah. Tengok-tengok dah lah berapa lama berkulat. Allah Akbar. Sebab itu bila kita nak buat kebaikan, terlintas je nak buat kebaikan, terus buat. Syaitan memang akan halang kita. Syaitan akan bagi rasa-rasa tu. Rasa sayang lah, rasa itulah, rasa inilah. Baju kan kita nak bagi sedekah dah ni. Baju tu dah tak muat. Tapi boleh rasa. Kok esok selim balik, kok kuruh balik. Boleh rasa tu nak kuruh balik tu. Masuk balik baju tu. Tak jadi nak sedekah pada orang. Sebenarnya bila nak buat baik ni, kalau nak buat je, jangan tangguh, terus buat. Masya Allah. Sebab syaitan memang akan create apa-apa untuk menghalang daripada kita buat. Allahu Akbar. Jadi, insya-Allah untuk kita jadi orang yang ikhlas, bila kita beramal, kita rasa kita ni istighfar saja. Jangan berhenti buat amal soleh. Jangan berhenti tolong orang susah. Jangan berhenti walaupun orang kutuk, orang kata. Antara tanda-tanda orang ikhlas, walaupun dia keji dan tak dipuji, dia teruskan saja. Sebab dia buat kerana Allah, bukan kerana mengharap pujian manusia. Dan dia tak akan berhenti kerana kejian manusia. Jadi, kalaulah kita ini, bila buat baik sikit, orang kata terus, aku tak nak lah, aku tak suka lah orang ni. Kita bimbang. Sebenarnya kita buat kerana manusia. Na'udzubillah min zalik. Okey, Masya Allah. Terasa saya Ustazah. Mohon terasa. Memang pun. Mohon sentap ya. Sila terasa. Alhamdulillah kita teruskan. Bila kita sebut tentang bab taqwa, sekarang pukul berapa ya? Antikah kita ni kena habis pukul berapa? Kita mula 2:30. Oh, okey, 1 jam. Tapi kita buka juga soal jawab. Kalau ada orang nak soal jawab ya, insya-Allah. Tadi orang tanya Ustazah macam mana nak takwa. Allahu Akbar. Saya akan baca definisi takwa. Boleh buat catatan ya. Saya buka ni adalah Bayan Linnas. Subhanallah. Bukan Bayan Linnas. Ini adalah lagi lama daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Apakah itu takwa? Okey, jadi yang pertama Saidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan, hari kematian ataupun hari kiamat. Okey, ini adalah yang masyhur tentang bab takwa. Apa itu takwa? Orang kata, Ustazah, takwa tu apa duk sebut takwa-takwa ni? Okey, Saidina Ali sebut takwa ialah al-khauf bil jalil, rasa takut kepada Allah. Apa maksud takut kepada Allah? Kalau takut kepada hantu, kita buka lampu. Saya macam tu lah kan. Bolehlah rasa takut-takut macam tu kan. Buka lampu rasa selesa. Rasa macam okey. Takut kepada ular, larilah. Takut pada singa pun lari kan. Okey. Tapi kalau takut kepada makhluk, kita akan melarikan diri. Tapi takut kepada Allah membawa masuk mendekatkan diri. Kadang kita, anak saya kan bila saya sebut, takutlah pada Allah. Dia kata masa kecil, anak saya kadang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan, kita sebut perkataan kena takut pada Allah.
Dia kata, Umi, Allah itu monster ke? Allah itu raksasa ke? Sebab perkataan takut tu sinonim benda yang perlu kita jauhkan. Kita kata takut kepada Allah maksudnya dekatkan diri kepada Allah. Sebab bila dekatkan diri dengan Allah, kita dapat perlindungan Allah, dapat rezeki Allah, dapat kasih sayang Allah. Kita tak dapat kemurkaan Allah. Subhanallah. Maksud takut kepada Allah ialah makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Antara ciri-ciri orang yang dekat diri dengan Allah adalah mereka yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu basic. Itu keseluruhan. Sebab itu alim ulama kata tingkatan syukur yang paling tinggi. Tingkatan syukur paling tinggi. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, sedikit sekali di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sangat sikit. Ucapan syukur bukan pada lidah. Kalau kita sebut Alhamdulillah ya Allah syukur, Alhamdulillah nikmat-Mu ya Allah syukur. Ya, yang itu semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Sebab tengah gembira, tengah seronok. Alhamdulillah syukur ya Allah. Tapi tingkatan syukur yang paling tinggi apabila kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu tingkatan syukur yang paling tinggi. Cuba kita perhatikan, ada tak lagi amalan yang Allah suruh, kita belum buat. Ada tak lagi larangan yang Allah suruh tinggalkan, kita tak tinggalkan. Macam ni lah kan. Subhanallah, macam kita. Tanda kita terima kasih kepada mak ayah kita. Apa dia? Adakah mulut? Makasih mak, makasih ayah, terima kasih umi, terima kasih abi. Tak. Tingkatan terima kasih, penghargaan pada ibu ayah apabila kita taati apa yang mak ayah suruh dan tinggalkan apa yang mak ayah tak suka. Subhanallah. Kalau anak kita kan pandai ucap terima kasih, mulut manis, tapi dia buat sesuatu yang menyakitkan hati kita. Dan dia tak buat apa yang kita minta dia buat. Akhirnya kita akan cakap, baik tak payah cakap terima kasih. Kalau kamu asyik sakitkan hati mak. Kalau kamu tak payah. Soalannya ucapan terima kasih itu hanya pada lidah. Dusta. Sebab itu ucapan syukur perlu dibuktikan dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allahu Akbar. Okey, Sayyidina Ali sebut, apa itu takwa? Al-khawf bijalil, iaitu rasa takut dengan Allah membawa maksud makin dekat dengan Allah. Yang kedua ialah al-amalu bitanzil, beramal dengan kitab yang diturunkan. Yang ketiga ialah ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Redha dengan banyak mudah, redha dengan sedikit itu payah. Tapi orang yang mudah redha, makan apa yang ada, alhamdulillah syukur. Kereta yang ada, alhamdulillah kancil, syukur. Redha, memang dia seronok. Dia tak adalah masa bawa kanc tu, dia duduk tengok mes. Ui bang, bila nak kereta mes ni? Bang, bila nak kereta Mywi ni? Bila ni? Tak ada, dia syukur, dia seronok. Maksudnya dia redha. Ar-ridha bil qalil, antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, kemudian yang keempat disebutkan al-isti'dadu bi yaumir rakhil, iaitu dia buat persiapan untuk hari kesudahan. Sama ada kematian ataupun hari kiamat. Allahu Akbar. Okey, maksud takwa seterusnya adalah Anas al-Abazi rahimahullah berkata, takwa ialah seorang hamba bertakwa ataupun memelihara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, takwa ialah menjauhi apa yang menjauhimu daripada Allah. Allahu Akbar. Takwa ialah menjauhi apa-apa yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Sebab itu kan kita minta dengan Allah, ya Allah, berikanlah aku rizki yang barakah yang mendekatkan diriku kepadamu, dan jauhilah aku daripada rizki yang menjauhkan kami daripadamu. Masya Allah. Contoh kan kita minta, ya Allah, berikanlah aku rizki. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak bagi orang yang ada anak-anak. Ya Allah, kurniakanlah aku anak, ya Allah. Sekiranya anak itu mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Namun, ya Allah, aku redha, ya Allah. Sekiranya engkau uji aku dengan tiada anak. Sekiranya itu lebih baik untukku. Mungkin anak itu menjauhkan diriku daripadamu. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, bila kita dapat anak, insya-Allah anak itu akan mendekatkan kita daripada Allah. Tapi kalau kita diuji tidak dapat anak, kita akan jadi cepat redha. Sebab apa cepat redha? Sebab itu permintaan kita. Ya Allah, sekiranya anak itu boleh menjauhkan aku daripadamu, ya Allah, maka aku redha. Sekiranya engkau tidak kurniakan aku anak di dunia, mudah-mudahan aku dikurniakan anak di akhirat kelak. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah. Ada orang, anak menjadi asbab dia masuk syurga. Ada orang, anak menjadi asbab dia dicampakkan ke neraka. Ada orang sebab tak dapat anak itulah dia masuk syurga. Sebab dia sabar, ujian tak dapat anak. Orang duk tanya bila nak dapat anak. Kau ni. Dia sabar, dia redha, subhanallah. InsyaAllah kerana tak ada anak itulah dia masuk syurga Allah. Ada orang kerana anak dia masuk syurga. Tapi
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya ramai bila di akhirat kelak anak anak menjadi musuh kamu. So, isteri dan anak-anak kamu jadi musuh. Jadi asbab dicampakkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian seterusnya. Takwa apa dia? Talak bin Habib rahimahullah berkata, takwa ialah amalan dengan ketaatan kepada Allah. Abu Hafs rahimahullah berkata, takwa hanya pada perkara yang halal semata-mata dan bukan perkara yang lain. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Okey, ini penting. Masya Allah, Allahu Akbar. Takwa mempunyai beberapa peringkat. Bagi orang awam, iaitu selamat daripada syirik. Bagi orang awam macam kita ini, apabila kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan amal soleh kita daripada syirik. Syirik tu apa? Riak tadi tu. Ujub, takabur, semua itu adalah syirik-syirik khafi yang tersembunyi. Tetapi menyelamatkan amal kita daripada syirik yang besar pun itu termasuk dalam takwa. Bagi orang khusus, ia selamat daripada segala maksiat. Bagi wali-wali Allah, ia dengan selamat bertawasul dengan perbuatan, dan bagi Nabi takwa dengan selamat. Okey, sekian-sekian. Okey, yang terakhir yang saya nak baca ialah takwa mengikut Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, takwa terbagi kepada dua, iaitu zahir dan batin. Zahirnya ialah dengan menjaga had dan batasan, serta batinnya pula niat ikhlas. Niat yang ikhlas. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tengok ada berapa soalan. Assalamualaikum Ustazah, best dapat dengar ini hari 2 kali. Subhanallah. Saya macam mana nak hilangkan was-was pada diri? Okey, ini soalan yang sangat bagus, masalah penyakit was-was ni. Ada orang kata, Ustazah, contoh bila kita nasihatkan kawan, lepas tu kawan kita kata kita belagak alim, apa nak buat? Masya Allah. Ada yang I am Ina, menitik air mata saya bila Ustazah cakap pasal anak. Saya masih belum dikurniakan anak. Allah lebih maha mengetahui yang terbaik untuk saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, insya-Allah kita doakan di antara kita ada yang menanti kehadiran anak, ada cahaya hati dalam rahimnya, ada benih di dalam rahimnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan. Namun sekiranya Allah terus menguji hamba-Nya dengan tidak dikurniakan anak, kita mendoakan kesabaran dan syurga baginya. Dan insya-Allah Allah akan kurniakan anak yang ramai di syurga kelak. Dan itu jauh lebih nikmat daripada anak ketika di dunia ini. Allah menahan sesuatu daripada dunia, nikmat dunia, sebab Allah nak bagi kita nikmat akhirat. Kita fikir macam tu, insya-Allah kita akan tenang. Allahu Akbar. Okey, ini yang tanya soalan, Ustazah, macam mana orang kata kita belagak alim? Saya kan kadang orang tanya, ramai yang tanya soalan ni, Ustazah, macam mana ya? Orang kata macam kita ni belagak bagus bila kita tegur. Ada pula yang kata, saya tak layak nak menegur, saya pun belum baik. Orang yang begini, dia macam ni tau. Orang yang kata, Ustazah, saya ni tak layak nak tegur orang, nak nasihat orang, saya ni tak layak nak tulis apa-apa, nak update status pun saya tak layak sebab saya tak baik. Saya kata, kalau macam tu, kamu tak akan menasihati dan tak dapat pahala daripada yang Nabi sebut, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kalimah yang baik adalah sedekah. Kalimah yang baik apa? Nasihat, pesanan, menghargai orang, ucap terima kasih, apa-apa kalimah yang baik. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, mafhumnya yang berbunyi, tidak ada yang lebih baik daripada apa? Nasihat yang baik. Apa yang keluar daripada lidah ini, yang paling baik antaranya adalah, ialah baca Quran, zikir tu. Ya, Encik. Subhanallah. Okey. Oh, handset. Itu kot, kat situ kot. Subhanallah. Cik suami. Subhanallah. Antara perkara yang terbaik keluar daripada lidah adalah apa dia? Nasihat yang baik. Masya Allah. Siapa yang kata, aku nanti jadi baik baru nasihat, nescaya tak akan nasihat sampai mati. Sebab kita memang tak akan jadi manusia yang sempurna, tak akan jadi manusia yang baik. Sebenarnya kita nasihat orang untuk kita jadi baik. Saya pernah update status macam ni. Lebih baik dikatakan menunjuk alim, menunjuk baik daripada menunjuk jahat. Faham tak maksud saya? Saya kata, saya tulis. Sebab ada orang kata, Ustazah, saya dah berhenti dah nasihat dekat page, dekat FB, share-share tazkirah. Sebab ada orang komen, kau ni macam lah bagus sangat. Nak menunjuk baik lah tu bila update status yang soleh-solehah tu kan. Saya kata, tak apalah kita dikatakan menunjuk baik daripada menunjuk jahat. Hari ini apa yang berlaku di media sosial, ramai orang menunjuk keburukan dan maksiat. Buat TikTok dengan menari, berjoget, menyanyi, begitu begini.
berbangga buat maksiat, berbangga dedah aurat, berbangga, encik suami kat situ ya, ada charge, okey. Berbangga buat maksiat, berbangga ni, maksudnya menunjuk kejahatan. Jadi untuk melawan ramainya orang menunjuk kejahatan di Malaysia, kita kenalah jadi orang menunjuk kebaikan walaupun kita tak baik lagi. Dan masih sama, insya-Allah Allah akan mempermudahkan kita untuk jadi orang yang baik betul-betul sebagaimana yang kita kongsikan. Saya kalaulah fikir benda tu, saya takkan ceramah. Orang minta ustazah ceramah pasal sabar. Ya Allah, saya sendiri bukan seorang yang penyabar. Saya tak layak nak ceramah sabar. Oh, minta maaf, tak boleh. Ustazah ceramah pasal isi misali. Ya Allah, saya pun bukan isi misali, jadi saya tak boleh ceramah. Ibu misali pula, oi lagilah saya bukan ibu misali. Jadi kalau begitu kita tak akan mampu untuk menyampaikan. Sebab itu islah nafsika wad'u ghairaka. Katakanlah, islah nafsika, perbaiki diri kamu serentak, wad'u ghairaka, dan menyerulah orang lain. Ini perlu berlaku serentak. Dalam kita memperbaiki diri, kita seru orang lain kepada kebaikan. Bukannya perbaiki diri sampai dah elok baru seru. Itu sampai mati kita takkan seru-seru. Betapa besarnya pahala menyampaikan kebaikan, menasihati, tulis yang baik-baik. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tadi tu kan saya sebut tentang kita nak kongsi sikit amalan. Apa yang kita boleh buat di hujung amalan sunnah di bulan Ramadan. InsyaAllah muslimin muslimat sekalian. Amalan sunnah untuk hari raya. Subhanallah. Kita secara sepintas lalu, nanti saya akan buat tajuk khas. Sila follow FB page, nanti kita akan buat tajuk khas bagaimana untuk menyambut Aidilfitri mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, sunnah hari raya, insya-Allah. Memang dah cari sebenarnya. Okey, pertama. Okey, 10 amalan sunnah hari raya berkaitan hari raya, insya-Allah. Okey. Kita kan insya-Allah Sabtu malam dah start nak raya malam tu. Kalau kita 30 hari lah, Sabtu malam start maghrib tu adalah waktunya kita boleh bertakbir raya. Takbir daripada maghrib sampai bila berakhirnya pada solat hari raya. Itu saja tempoh takbir hari raya. Itu sunnah. Okey, jadi tahun ini kita takbir raya di rumah masing-masing kan. Kita takbir, masjid mungkin akan takbir raya, tapi untuk solat sunat tu mungkin kita tak boleh nak pergi besok, dan ada tata cara solat sunat hari raya di rumah masing-masing akan dikeluarkan. Jadi alert lah suami, para ayah kena alert macam mana nak khutbah yang akan dikongsikan, bapa nak baca khutbah apa semua. Alhamdulillah sangat hebat, sangat unik, tak akan berlaku dan tak pernah berlaku di dunia ini. Daripada berkurang lamanya, wallahualam saya tak tahulah sejarah yang terdahulu yang mana kita akan solat sunat di rumah masing-masing sunat hari raya, suami ataupun lelaki di rumah akan jadi memimpin dan baca khutbah dan sebagainya. Jadi kita rujuk, subhanallah, dari start maghrib itu kita dah boleh pasang dan takbir. Takbir raya ni bukan lelaki saja, perempuan pun dituntut. Jadi takbir raya yang versi paling sedap di dunia antaranya adalah versi Malaysia. Saya dulu belajar di Mesir, takbir raya biasa je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Minta maaf. Tapi takbir raya hari raya Malaysia ni sangat syahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah ila akhirlah. Subhanallah. Jadi, memang syahdu takbir raya kita. Masya Allah, anak-anak, suami isteri, kita pun pasanglah. Ikut telefon ke, ikut TV ke. Biarlah rumah kita ini, kita sentiasa bertakbir raya. Daripada bila? Daripada maghrib sampailah kepada solat hari raya. Itu saja tempoh. Kan kalau Aidil Adha kan sampai 3 hari kan. Subhanallah, 3 hari ke 4 hari Aidil Adha. Jadi kalau hari raya Aidilfitri pendek saja, manfaatkan, perbanyakkan takbir. Kalau sebelum ini kita kan raya tak PKP ni kan kita sibuk sangat, esok nak terima tetamu ni. Lupa nak takbir sebanyak-banyaknya tu, lupa nak membesarkan Allah. Kan buat kuih, kan menu sampai pukul tidur 1 pagi 2 pagi, kemah rumah itu ini, penat bebel marah itu ini. Habis Ramadan. Habis Ramadan dah marah, dah itu, dah ini. Sebab apa nak sambut? Tapi tahun ini special. Kita tak adalah sibuk sangat, persiapan yang teruk sangat. Tak ada nak masak banyak sangat. Rumah pun biasa-biasa je. Masya Allah. Maka kita lebih banyak bagi fokus kepada membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbir Hari Raya Aidilfitri itu. Masya Allah. Hanya berlaku setahun sekali dan masanya sangat suntuk. Maghrib sampailah solat Hari Raya. Jadi pasangnya sepanjang masa biar satu keluarga kejap takbir, kejap takbir, kejap takbir. Masya Allah, Allahu Akbar.
Itu satu. Yang kedua, sunat hari raya lafaz ucapan selamat saling mendoakan yang kita sebut di awal tadi, iaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa ahli keluarga, suami jumpa isteri berselisih kat bilik, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Minna wa minkum taqabbal ya karim, suami jawab. Taqabbalallahu minna wa minkum, maksudnya semoga Allah menerima amalan kami, amalan kita ada amalan kamu. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi kena tulis tu, latih siap-siap awal-awal ahli keluarga untuk ucapan tersebut. Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh para sahabat. Okey, ini antara disebutkan, dinukilkan daripada Jubair Nufair radhiyallahu anhu berkata, apabila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di hari raya, sebahagian mereka mengucapkan kepada yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Subhanallah. Jadi doa itu doa yang digalakkan. Seterusnya digalakkan meneruskan qiyamul lail. Jadi teruskanlah pada malam raya tu qiyamul lail, besar pahalanya, memperbanyakkan mohon taubat, macam biasa kita buat qiyamul lail. Okey, kemudian mandi sunat pagi raya. Jangan lupa macam mana niat, nawaitul ghusla li'idul fitri sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Saja sunat hari raya, saja mandi, ataupun masa mandi tu basah tu hati terlintas sunat hari raya. Dah cukup dah tu. Okey, subhanallah. Makan sebelum hari raya, sebelum solat tu makan dulu sedikit. Masya Allah, itu memang sunat. Nabi memulakan dengan berapa biji tamar. Memakai pakaian yang indah, muslimin muslimat sekalian. Pakaian yang indah ini disebutkan pakaian terbaik adalah pakaian istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wangian terbaik pada 2 hari raya, iaitu hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Muslimin muslimat sekalian, pakaian terindah ni bukan semestinya pakaian baru. Pakaian yang sedia ada pun boleh. Yang penting pakaian itu istimewa dan pakaian yang paling indah lah bagi kita. Mungkin raya tahun lepas tu muat lagi pakai tahun ni. Duk simpan tu tak pakai pula. Jadi tak semestinya pakai pakaian yang baru. Yang penting pakaian tu indah, cantik, yang paling istimewa. Mudah-mudahan ia bukan saja-saja ini sunnah Nabi SAW. Dan digambarkan Rasulullah memang ada baju khas yang dipakai bila? Hari raya dan hari Jumaat. Bila hari Jumaat, Nabi akan pakai pakaian khas, istimewa. Sebagai menyambut hari kebesaran umat Islam, penghulu segala hari itu hari Jumaat. Bila tiba hari Jumaat, Nabi pakai pakaian khas. Dan pakaian yang sama juga Nabi pakai bila hari raya. Jadi kalau kita ada pakaian yang sedia ada tapi istimewa, pakai itu pun tak apa. Nak beli yang baru pun boleh. Subhanallah. Tapi pakaian ini adalah pakaian yang mengikut syariat. Kalau pakaian baru kata nak ikut sunnah tapi mendedahkan aurat, maka ia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengunjukkan solat Aidul Fitri, lepas tu mengulang-ulang takbir, bergembira pada hari raya, puasa sunat dan sebagainya. Ada lagi lah, banyak lagi sebenarnya sunnah hari raya. InsyaAllah kita akan buat khas. Kuliah khas berkenaan dengan sunnah hari raya, kita akan wawarkan, kita akan kupas sebaik mungkin mengikut sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang dalil-dalil yang sahih. Muslimin muslimat sekalian, sebagai penutupnya, sekali lagi saya ulang, program ini adalah dianjurkan oleh Wakaf An-Nur di bawah Johor Corporation. Bolehlah kita menyumbang. Kita tengok ada pin post tu, ada pin post, ada pin komen tu, pin post tu, di-share akaun siapa yang ingin menyumbang kepada Wakaf An-Nur. Wakaf An-Nur banyak ya memberi bantuan kepada fakir miskin, wakaf dialisis yang saya tahulah, macam-macam lah wakaf yang mana pahalanya mengalir berterusan. Kita ambillah peluang ni insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, muslimin muslimat sekalian, kesudahan yang baik insya-Allah menjadi kenangan yang terindah. Kita berada 3 hari yang terakhir, 4 hari yang terakhir bulan Ramadan, tutuplah dengan kenangan yang terindah. Walaupun hari-hari sebelum ini mungkin solat kita ke lambat, ataupun puasa kita tak terbaik, sedekah kurang, ataupun apa lagi, kita punya Al-Quran sikit, kita belum terlambat untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Sebab apa? Kesudahan penutup itu sangat penting. Dan insya-Allah kita manfaatkan sungguh-sungguh yang berbaki lebih kurang 3 hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat apa? Piala takwa, kedudukan takwa tadi tu yang kita bincangkan panjang lebar tadi tu. Allahu Akbar. Antaranya yang disebutkan dengan kalimah Aidul Fitri. Bila kita sebut Aidul Fitri, maksud dia apa? Aid kembali, Fitri fitrah. Aidul Fitri maksudnya adalah kita bakal kembali kepada fitrah. Kita tahu Ramadan adalah bulannya
untuk kita akan diampunkan oleh Allah. Dosa berapa tahun? 30 tahun punya, 40 tahun dosa, besar-besar mana pun dosa. Ini bulannya pengampunan Allah. Nabi SAW bersabda, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabu jannah wa ghuliqat abwabu jahannam." Apabila tiba bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga. Setiap malam di bulan Ramadan Allah memilih di kalangan hamba-Nya untuk sebagai penghuni syurga. Dan Allah akan tutup pintu neraka, maksudnya adalah Allah akan memadam nama-nama untuk masuk ke dalam nerakanya. InsyaAllah kita akan terpilih. Dan Nabi sebut, man shama Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan, akan diampunkan segala dosa yang terdahulu, akan diampunkan. Subhanallah. Tolong tengok, takut ada depan. Akan diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi bila kita sebut kalimah Aidul Fitri, maksudnya adalah kembali kepada fitrah. Fitrah macam mana? Bersih, suci, ibarat dilahirkan semula. Tak ada dosa, macam bayi dilahirkan. Itulah fitrah kita, asalnya tidak berdosa. Ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan, tak ada menanggung dosa kecil, dosa besar, tak ada. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama menyambut hari kemenangan umat Islam, iaitu bersih, suci daripada dosa. InsyaAllah kitalah orang yang selayaknya menyambut Hari Raya Aidul Fitri. Hari kemenangan umat Islam kembali kepada fitrah. Tidak ada dosa dan tidak ada apa-apa kesalahan. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Sekadar itulah perkongsian pada petang yang barakah ini. Terima kasih pada pihak penganjur. InsyaAllah sama-sama kita berwakaf melalui Wakaf An-Nur. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi insyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua yang bagi komen. Saya lepas habis program biasanya saya akan baca komen-komen. Saya akan tengok, saya sangat menghargainya. Dan kalau saya tak sempat tengok, Allah Maha melihat. Malaikat juga melihat apa yang kita tulis yang baik-baik itu tetap diberi pahala. Sekian, sehingga jumpa lagi. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah. Nampak kan maksud ni? Okay, safe. Alhamdulillah, ramai kan?